Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 22103770 Pegawai Kadet Muhammad Mizam bin Muhammad Nizam. Pada saya akan bertentangkan atau saya akan menerangkan apa yang dimaksudkan dengan manusia ataupun konsep manusia. Kita pergi kepada pengertian manusia. Yang pertama, dalam kamus bahasa, manusia ditarifkan sebagai makhluk yang berakal, berbudi, yang mana ia mampu menguasai makhluk lain. Apa yang dimaksudkan ni adalah manusia ni adalah makhluk Tuhan yang mana ia diberi potensi akal, budi, nala dan moral yang dapat menguasai makhluk lainnya demi kemakmuran dan kemaslahatannya. Manusia juga adalah satu makhluk yang mana ia adalah pilihan Tuhan, yang mana kita tarifkan dia sebagai khalifahnya di muka bumi serta makhluk yang semi samawi dan semi duniawi. Yang mana dalam dirinya terdiri sifat mengakui Tuhan, bebas, terpercaya dan rasa tanggungjawab terhadap dirinya maupun alam semesta. Seterusnya kita pergi ke slide penyebutan nama manusia di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah telah secara amnya kita tahu bahawanya Al-Quran adalah, dalam Al-Quran Allah sebagai zat pencipta manusia, yang mana ia menyebutkan beberapa istilah yang menunjukkan kepada manusia, iaitu yang pertama adalah kata Anas, yang mana kata Anas ni dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 240 kali dalam 53 muka surat. Dan kata Anas tu dia menunjukkan pada intensiti manusia sebagai makhluk hidup dan makhluk sosial secara keseluruhannya tanpa melihat serta keimanan atau kekafirannya. Atau satu keterangan yang jelas kita boleh katakan bahawa jenis keturunan Nabi Adam. Kata Anas ni juga dipakai oleh Al-Quran, yang mana dia menyatakan adanya sekelompok orang atau masyarakat yang mempunyai berbagai kegiatan, aktiviti untuk mengembangkan kehidupannya. Penyebutan manusia dengan kata Anas ni dia lebih menunjukkan kepada manusia yang merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan dan bersama-sama manusia lainnya. Oleh itu, ini telah disebut ataupun Allah telah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Seterusnya kata Al-Insan, yang mana penamaan manusia asalnya daripada kata Al-Insan, yang mana berasal daripada kata Al-Uns, yang mana ia dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 73 kali dan tersebar dalam 43 surat. Secara spekulasinya, Al-Insan ni dapat ditarifkan sebagai maksudnya adalah harmoni, lemah lembut, tampak ataupun pelupa. Sebab saya ambil daripada kajian Muhammad Jalaluddin Rahmat, yang mana ia memberi maksud bahawa Al-Insan ni secara meluas pada 3 kategori. Yang pertama, Al-Insan dihubungkan dengan keistimewaan manusia sebagai khalifah dan pemikul amanah. Yang kedua adalah Al-Insan dikaitkan dengan berdisposisi negatif yang inherent dan latent pada diri manusia. Yang ketiga adalah Al-Insan ni juga disebut dalam hubungannya dengan proses penciptaan manusia. Kecuali kategori ketiga, semua konteks Al-Insan dia menunjuk pada sifat-sifat psikologis dan spiritual. Seterusnya kita pergi ke pendapat oleh Fazlur Rahman, yang mana dia memberi spekulasi bahawa amanah yang dimaksudkan terkait dengan fungsi kreatif manusia untuk menemukan hukum alam, yang mana ia menguasai dalam bahasa Al-Quran mengantongi nama-nama semua benda, dan kemudiannya ia menggunakannya dengan inisiatif moral untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih baik. Kata Al-Insan juga di dalam Al-Quran ini ia menunjukkan proses kejadian manusia sesudah dan kejadian yang mengalami proses yang bertahap secara dinamis dan sempurna di dalam rahim, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Nahl ayat 78. Kata bashar ni secara etimologisnya berasal dari kata bashin dan ra, yang mana berarti sesuatu yang tampak baik dan indah, bergembira dan menggembirakan, yang ataupun kita memperhatikan atau mengurus sesuatu. Menurut kajian Muhammad Qurash Shihab, kata bashar ni terambil daripada kata akar yang pada umumnya berarti menampakkan sesuatu dengan baik dan indah, dari kata yang sama lahir, kata basyara yang bererti kulit, ataupun basyara ni daripada erti maksud lain adalah kulit. Manusia ni dinamakan basyara kerana kulitnya nampak jelas dan berbeza dengan kulit binatang. Basyar juga dapat ditarifkan sebagai makhluk biologis. Kerana apa? Kerana ia seperti kita tahu basyara ni adalah dimaksudkan sebagai kulit. So ia akan memberi pengertian kepada sifat biologi manusia seperti makan, minum, hubungan seksual dan lain-lain. Ini telah juga disebut ataupun telah Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 31. Saya 22103550 Khairul Amri Khairuddin akan
akan membuat sedikit penerangan berkenaan Tuhan. Pertama sekali, pengertian Tuhan. Perkataan Tuhan membawa maksud suatu zat abadi dan spiritual yang lazimnya dikatakan mengawasi dan memerintah manusia dan alam semesta sejagat. Tuhan adalah sesuatu yang terdapat dalam fikiran manusia. Tuhan merupakan pencipta seluruh alam dan makhluk. Tuhan juga merupakan zat yang wajib disembah. Lagi sekali, sementara dari pandangan para filosof, Tuhan adalah akal murni. Seterusnya, dalam penamaan Tuhan dalam Al-Quran, yang pertama sekali, Rabb adalah Tuhan yang Maha Pencipta yang menciptakan seluruh alam, bahkan dia turut dimaksudkan sebagai Sang Maha Pemelihara. Setiap kejadian tidak terlepas daripada kekuasaannya sebagai Sang Maha Pengatur. Tidak hanya Muslimin yang mengakui adanya Rabb, tetapi ramai orang di Barat secara tidak formal beragama, tetapi mereka mengakui adanya Dia, Tuhan yang Maha Pencipta. Yang keduanya pula, Malik. Dalam Al-Quran, Malik digunakan untuk merujuk pada Tuhan yang berkuasa, mempunyai, memiliki atau menerajui sesuatu. Kata Malik menduduki jabatan kedua setelah Rabb. Artinya, apabila Rabb itu menunjukkan pada yang berbuat aktif, maka menunjukkan pada yang Maha menguasai semua apa yang telah diperbuatnya. Kerana kedua kata itu ditujukan kepada Allah SWT, maka bererti bahawa Allah SWT itu pencipta alam dan Dia pula yang menguasainya. Penamaan Tuhan dalam Al-Quran yang terakhir ialah Ilah. Secara etimologis, Ilah bermaksud yang disembah dengan sebenarnya atau tidak sebenarnya. Apa yang disembah oleh manusia, itulah Ilah. Ini yang membezakan seseorang Muslim atau bukan. Seseorang boleh memiliki sembahan seperti berhala bagi kaum Paganisme atau api Zoroaster atau matahari dan banyak lagi. Tapi apabila manusia menyembah hawa nafsu, itulah ilahnya, Tuhan yang disembah. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 44 yang bermaksud, terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Sekian daripada saya. Baiklah, seterusnya saya 221038 sebagai adik Haris Hazib bin Abdul Razak akan menerangkan tentang Tuhan sebagai zat personal dan impersonal. Tuhan adalah hal yang paling penting dalam ajaran setiap agama dan masalah paling pokok dalam fisalat. Setiap agama tidak dapat disebut sebagai agama apabila ia tidak memiliki Tuhan untuk disembah. Begitu juga dengan fisalat, yang di mana hal ini merupakan permasalahan terbesar di dalamnya. Dari Plato sendiri menamakan dengan idea kebaikan dan Aristoteles menyebutnya dengan sebab utama atau penggerak yang tidak bergerak. Pokok pembahasan dalam fisalat agama adalah sejarah kepercayaan umat manusia tentang yang gaib dan argumen tentang adanya Tuhan. Sepanjang sejarah, tidak ada masyarakat yang bebas dari kepercayaan kepada yang gaib. Begitu pula pemikiran tentang realitas yang ada di luar alam telah dibicarakan oleh para filsuf terdahulu seperti oleh Plato dan Aristoteles. Pada filsuf Muslim, mereka tidak mempunyai keraguan tentang keberadaan Tuhan, tetapi merasa bahawa hal ini perlu dibuktikan secara logis untuk memperhatikan bahawa Allah selaras dengan nilai rasionalistik yang mereka pegang. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang Tuhan yang personal dan Tuhan yang impersonal. Tuhan personal menekankan pada identitas Tuhan sebagai zat yang sempurna dan perlu disembah sebagai wujud pengambilan makhluk pada penciptaannya. Tuhan impersonal tidak mempersoalkan identitas Tuhan, tetapi yang terpenting adalah idea tentang Tuhan merupakan konsekuensi logis dari keberadaan wujud. Kerana itu, Tuhan impersonal tidak disembah dan dipuja. Tuhan personal juga mengakui bahawa Tuhan adalah zat yang sama sekali berada dengan makhluk. Tuhan impersonal tidak mempersoalkan hubungan baik dengan Tuhan itu. Sebagai seorang pelajar di universiti, bagaimanakah hubungan saya sama manusia dan Tuhan?
bagi seorang pegawai kadet yang berada di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, hubungan saya sesama manusia adalah sangat penting dari segi pembelajaran akademik dan juga dari segi pergaulan antara ahli kumpulan dan juga rakan-rakan skuad saya. Hal ini penting untuk dijaga untuk saya dan rakan-rakan saya bersama dalam melakukan tugasan yang diberikan dan juga berbincang untuk menjaga hal kepribadian dan juga kerja masing-masing. Hubungan saya dengan sesama manusia lain seperti ibu bapa, ahli keluarga yang berada di rumah juga amat penting untuk dijaga sebagai satu peringatan bahawa saya berhutang budi dengan ahli keluarga saya yang telah membesarkan saya dan memberi peluang untuk saya belajar di universiti. Hubungan dengan Tuhan juga amatlah penting bagi seorang pelajar di universiti, di mana kita mungkin berjauhan dengan ibu bapa dan ahli keluarga, di mana kita perlu rujuk jika kita lost dalam keadaan hilang ataupun tidak tahu siapakah orang yang boleh kita meluahkan perasaan kita, dan di situlah datangnya Tuhan. Jadi sebagai seorang umat Islam yang taat kepada Tuhan, saya sentiasa melakukan kewajipan ibadah-ibadah yang perlu dilakukan oleh seorang Muslim. Dengan itu, hubungan saya sesama Tuhan terjaga dan juga saya sentiasa percaya bahawa Tuhan memelihara dan mengikuti segala mentaati segala apa yang saya lakukan di dunia. Kesimpulannya, hubungan manusia dan Tuhan amatlah penting bagi setiap individu untuk menjalani kehidupan seharian yang berada di bumi ini. Sekian, terima kasih.